Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ala jami'i ni'amihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ala khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Bismillah wal malaikatu wal mu'minun ala sayyidil bashari Muhammad. صلاة أزل إلى أبد من الله السلام ومن الله اليمن ومن الله البركات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد hatta yarda alaina sayyiduna Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan, kealpaan kita pada Allah. Allah SWT rahmati kita dalam ihsannya, dalam rahmat Allah Ta'ala. Allah SWT redai kita dalam kehidupan dunia kita dan akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ila aqal. Teruskan perbincangan kita dalam tahzib Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kita dalam perbincangan lepas kita telah bincangkan kewajipan orang-orang yang berzakat, dan antaranya yang lepas itu menyegerakan sebelum tiba waktu wajibnya dengan keadaan rela mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh lihat, tak boleh main-main, tak boleh lambat-lambat. Itu yang lepas. Yang kedua kita bincangkan iaitu yang antaranya juga ialah merahsiakan amalannya. Sebaik-baiknya merahsiakan amalannya untuk menjauhkan diri atau menjaga diri daripada sifat sombong atau riak. Walaupun di sana ada juga dibolehkan untuk menzahirkannya, untuk mendidik orang ramai supaya turut serta mengeluarkan zakat ataupun berinfak atau bersedekah. Kemudian kita dah bincangkan di mana iaitu dia juga hendaklah janganlah merosakkan sedekahnya dengan menyebut-nyebut atau menyakiti. Dah beri sebut ukit-ukit, itu akan membatalkan pahala sedekahnya tersebut atau zakatnya tersebut. Dan juga antaranya juga ialah janganlah merasakan apa yang diberikan itu adalah kecil sahaja. Pada apa yang diberikan dalam zakatnya, dalam sedekah infaknya, dia kecil je disebabkan nikmat Allah Ta'ala yang begitu hebat sekali. Supaya dia tidak timbul di hatinya sifat ujub, rasa banyak ni, gitu kan, rasa heran diri, rasa hebat diri dengan pemberiannya. Walaupun pemberian itu adalah besar, dia kecilkan. Dia rasa kecil sahaja pemberian tersebut, banyak lagi yang dia tidak laksanakan. Kemudian adalah dia pilih zakat, sedekah, infak yang mereka itu yang terbaik, yang itu paling baik, yang terbaik, yang dia suka, yang terindah. Nak beri pada orang tu yang terbaik kalau boleh, yang terindah, yang dia sayang. Dan ada lagi ialah dicarikan orang yang diinfaknya itu atau dizakatkan itu orang benar-benar dapat membersihkan hatinya. Ini terbincangkan pada malam ini, ya. Okey, jadi ketujuh malam ini kita akan bincangkan iaitu dalam menunaikan sedekah atau zakat hendaklah dicari orang yang benar-benar. Itu tu uraikan sini, ya. Dapat membersihkan hartanya dengan pengeluaran zakat tadi. Maknanya nak keluarkan zakat itu kita cari orang yang
benar-benar boleh membersihkan zakatnya. Kan? Maknanya iaitu disebut di sini ayatul bali sadaqatihi man tazakku bihi sadaqah. Dia cari orang yang dia nak keluarkan zakat itu atas sedekah atau infak itu, orang yang boleh membersihkan zakat tersebut, sedekah tersebut. Dia tidak boleh wala yaktafi bi an yakuna min umumil asnaf samaniyah, tidak cukup dia hanya melihat kepada asnaf yang 8 tu saja. Asnaf yang 8 kan, yang kita selalu sebut-sebutkan, iaitu orang miskin, orang yang berhutang, orang yang berbuat fisabilillah, kan. Jangan tengok sekadar dari sudut kewajipan kepada asnaf golongan yang 8 saja, tapi dia kena tengok adakah benar-benar asnaf golongan yang 8 itu orang yang dah boleh membersihkan hartanya, zakatnya. Dengan kata lain, dia tak mengeluarkan zakat tersebut pada orang yang salah. Beri infak pada orang miskin contoh, kedua orang miskin itu buat maksiat, jadi tak membersihkan hartanya. Bila orang miskin tadi, fuqara wal masakin tadi, dapat hartanya, dapat sedekahnya, buat benda-benda maksiat, maka dia turut serta, dapat share juga daripada maksiat yang dia buat daripada harta tersebut. Jadi kena tengok juga. Walaupun disebut Al-Quran, itulah asnaf yang diutamakan ketika kita mengeluarkan zakat atas sedekah dan sebagainya. Okey. Jadi di sini dia sebut antaranya apa yang dibicarakan dalam yang lepas ini, iaitu tersambung pada malam ini, iaitu mencari orang yang benar-benar dapat membersihkan hartanya dengan pengeluaran zakat sedekah tadi. Yang pertama disebut di sini iaitu ayatul atqiya al-mu'ridina 'anid dunya al-mutajarridina li tijaratil akhirah. Iaitu dia kata di sini, hendaklah dia mencari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu dulu. Orang yang ada sifat takwa, sifat takut kepada Allah Taala, sifat menjaga agamanya. Bukan cari orang tak solat, orang tidak ada maknanya keutamaan untuk akhirat. Orang yang nak diberi zakat tersebut, cari orang bertakwa, orang yang jaga solatnya, jaga ibadahnya, jaga hak-hak agamanya. Itu tak bantu dulu. Paling penting. Kenapa dikata di sini? Kerana bertujuan supaya harta yang diperolehinya itu akan digunakan untuk seterusnya atau meneruskan kebaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beri harta kepada bertakwa, orang yang taat, orang yang takutkan Allah Taala, maka harta zakat, sedekah, infak yang kita berikan itu dia salurkan, dia gunakan untuk jalan kebaikan. Dia gunakan untuk orang kata meneruskan ketaatan kepada Allah Taala. Dia kembangkan lagi. Gitu kan. Malah kita beri harta, tak kira orang ingat apa saja yang kita berikan, tak infakkan, zakatkan, diguna untuk yang terbaik, untuk jalan kebaktian, kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia menuju pada lorong maksiat atau benda-benda yang menjauhkan dia dengan Allah Taala. Itu cara itu. Cari orang bertakwa dulu. Orang yang maknanya kita lihat kedudukan dia di sudut agamanya, taati Allah Taala dan meninggalkan larangannya. Kenapa? Kerana orang yang berzakat itu sekutu. Kata Imam Ghazali, sekutu. Syarikan fi ta'atihi wa bi'anatika iyahu. لأن التقي يستعين به على التقوى فتكون شريكا في طاعته وبطاعتك وطاعتك إياه. Kenapa? Kerana orang yang berzakat tadi menjadi sekutu daripada orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta turut serta memberikan bantuan kepada mereka. Maknanya bila kita infakkan, bila kita zakatkan, bila kita sedekahkan orang bertakwa tadi, dia buat kebaikan. Dia lebarkan zakat tadi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kita dapat semua tu. Setakat keluar zakat tu satu dah, dia buat baik tu kita dapat lagi. Kita lagi dia kembangkan kepada berapa benda lagi dia buat kebaikan. Kan?
dia tolong orang lain lagi. Contoh dia, atau dia cari benda-benda yang boleh mengembangkan pahala sedekah yang dia beri tadi atau zakat yang beri tadi, maka kita bertambah-tambah lagi pahala, bercabang-cabang lagi pahala yang kita dapat. Itu kelebihan bila kita jauh bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka begitu kalau kita cari orang yang tidak bertakwa, tak solat, tak jaga agama, buat maksiat, minum arak. Bila soalan ni pernah orang tanya saya kan, macam mana Ustaz? Saya ada saudara, kerabat-kerabat dia, tapi duk minum arak. Dia miskin. Dia miskin. Isteri anak ada lah, tapi duk habis sebab judi dan sebagainya tu. Dia tanya saya soalan macam mana buat, jawab, nak beri kepada dia. Saya kata beri kepada yang berhak. Berilah pada isteri dia, anak-anak dia. Kalau dia tahu beri kepada tangan suami dia, memanglah dia akan minum arak ataupun buat maksiat. Itu haram, saya katakan. Maka dia ada anak isteri. Kemungkinan kebaikan jenis orang yang kalau suami yang dah diloro maksiat, tu asyik judi, minum arak, dia tak erau lah anak isteri tu. Maka beri kepada anak isteri yang paling berhak, yang memerlukan pembelaan, yang memerlukan maknanya kata bantuan untuk kehidupan gitu kan. Itu salah satu. Kalau tak beri pada dia, pasti dah dia akan minum arak, pasti dah akan melakukan judi, bukan yang haram, yang pasti dosa dan kita dapat sama. Pernah orang tanya saya lah hal tersebut. Jadi pastikan dalam kita nak berzakat atau bersedekah itu, cari golongan-golongan yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila kita beri kebaikan, dia akan kembangkan kebaikan kita. Begitulah juga kalau kita beri kepada mereka yang melakukan maksiat dan kesalahan, kita turut sama mendapat dosa di atas kesalahan yang dia lakukan. Okey, jadi orang yang berzakat itu akan menjadi sekutu daripada orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana turut serta memberikan bantuan kepada mereka. Mana kita dapat juga zakat, kita dapat bahagian pahala pada zakat bila orang yang mendapat zakat tadi buat kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, maka bertambah-tambah kebaikan yang kita dapat. Tengok. Tu itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, ayakuna min ahli al-ilmi khassatan fa inna dhalika i'anatan lahu 'ala al-ilmi wal 'ilmu ashraful 'ibadi mahma sahhat fihi an-niyyah. Yang kedua, kita nak infak, nak berzakat, nak bersedekah, hendaklah mereka yang diberikan harta itu, zakat itu, infak itu, yang dipilih daripada golongan yang mempelajari ilmu pengetahuan. Paling utama talibul ilm, mencari ilmu, penuntut ilmu, orang yang belajar, terutama yang belajar agama itu sendiri. Maknanya kita infak situ dulu, cari golongan yang mencari ilmu, pondok-pondok ko, sekolah agama ko, orang tu sendiri, pelajar tu sendiri, kita bantu dia. Yang belajar, pergi belajar. Kan? Kita infakkan dia, cari. Kalau saya kat sekolah ni, kita tahulah siapa-siapa murid kita yang dia bijak, pandai, tapi dia terhalang dengan sebab tak ada pelajar jumpa saya kan. Ustaz, saya ni habis SPM ni, saya nak kerja, nak mengajar tadika je lah. Kan? Sedangkan budak ni cerdik sangat. Tengok keputusan periksa dia, Allah hai, dia tahan bahasa Arab, tak main, bawa-bawa 90 ke atas bahasa Arab. Saya mengajar bahasa Arab kan, lain-lain pun sama. Kan? Sampai kita jumpa bapak dia kan, tolong jaga dia, susah hidup kan, tolong jaga budak ni kan, anak ni, insyaAllah kita akan cuba usahakan dia kan. Kita yang berada apa-apa ni, tolong kata peka dengan keadaan tersebut. Yang duduk diam, infakkan dia, mungkin dapat keputusan nanti terbaik. Saya nasihat belajar tu, nanti betul SPM, beri tahu saya kan, buat permohonan minta kan. Kita akan cuba usahakan. Bukan kata kita ada duit, kita ada seorang RM20, seorang boleh sekat 10 orang, bolehlah bantu ataupun boleh kembangkan kebaikan tersebut. Atau kalau kita ada duit, bagi je untuk persediaan itu, dia masuk universiti ke apa-apa je kan. Jadi
kita nak sekurangnya dia atau je kita bantu dia, kan? Atau kita buka pemikiran dia. Sebab dia awal-awal beritahu, saya ni ustaz, kalau BSPN buat tinggi pun saya kerja mengajar tadika je lah. Setakat dia boleh pergi jauh pada itu, kan? Dia boleh pergi jauh pada itu, dia boleh belajar tahap tertinggi. Orang ini kita nak kalau boleh. Jadi kita yang ada kelebihan, anugerah yang lebih, Tuhan beri rezeki dan sebagainya, orang ini kita bantu. Sebab itu kata Imam Ghazali sini, iaitu yang kedua, dia kata ayakuna min ahlil ilmi. Adalah dia cari berikan harta itu kepada orang menuntut ilmu. Kan? Menuntut ilmu khasnya. Fa inna dzalika i'anatan lahu 'ala al-'ilmi, kerana boleh bantu dia di atas ilmu. Termasuk ilmu juga di situ ialah guru juga telah masuk ataupun murid tadi. Kan waktu dia tengok kat pondok-pondok tu kan, mana guru-guru kita, tu kita nak pergi kerja tak ada masuk dah, kan? Nak pergi bekerja macam orang awam bekerja, duduk kat pondok tu 24 jam. Mengajar pagi, petang, siang, malam, didik anak-anak murid. Mana nak cari duit? Mana cari harta tu keluarga dia? Betul dulu faham menginfakkan bagi tanah, bahkan bantu apa yang patut, kan, zakat dan sebagainya. Sebab dia dah khusus di situ. Utamaannya pada orang ini, sama ada guru itu sendiri atau murid-murid itu sendiri. Tengok, kan. Adalah mereka yang diberikan harta itu dipilih daripada golongan ahli ilmu, pelajar ilmu, sama ada guru atau murid itu sendiri. Oleh sebab itu, memberi bantuan kepada mereka adalah sama dengan membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Kita nak belajar mungkin tak ada masuk, kan? Kita nak mengajar mungkin kita tak ada ilmu, kembangkan ilmu tersebut, kita infakkan apa yang ada. Jadi sebab dia boleh mengajar, sebab murid dia tadi boleh belajar lebih tinggi lagi, boleh kembangkan ilmu, boleh pergi jauh lagi, boleh belajar tempat lain lagi, kita infakkan, kita sendiri telah membantu mereka dalam mengembangkan ilmu. Pahalanya sangat hebat, tuan-tuan sekalian. Ramai kalau kita yang begitu. Wal ilmu asyraful ibadati mahma sahhat fihi niyah, kerana ilmu itu merupakan semulia-mulia ibadah. Sekalipun sah niatnya, niat tu sendiri, kita niat nak belajar dapat pahala dah. Tapi bila kita niat nak belajar, kita belajar pula, Allah banyak ilmu, kan? Kita niat banyak, kan? Malam ni nak baca buku, baca Quran lah, tak buat pun, niat tu dapat pahala dah. Kan? Kita niat tu, niatul mar'i khairu min amalihi, dalam hadis Nabi SAW. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Mana niat tu dapat pahala. Macam mana kalau dia niat, dia buat, tambah lagi ilmunya. Tu dia, kan? Dan kalau gitu, mempelajari ilmu pengetahuan itu adalah semula ibadah. Bila sertakan, bila lagi niat ikhlas. Niat dah satu dapat pahala. Belajar bagi, hebat. Dapat pahala yang paling banyak. Dan wa kana ilmu barak yukhassisu ma'rufihi ahli ilmi. Di mana dikata di sini, Ibnu Al-Mubarak dalam memberikan sedekah dan atau zakat, harta sentiasa mengkhususkan terutamanya sekali untuk para ahli ilmu. Ibnu Al-Mubarak dia dalam memberi infak, dia cari orang berilmu dulu, orang yang mengajar ilmu ataupun yang belajar ilmu, keutamaan yang perlu kita tahu. Tak maka arah mana harta kita nak luruskan harta kita, atau kita nak panjangkan, luaskan harta kita. Yang kedua itu ahli ilmu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, yakuna sadiqan fi taqwahu wa ilmuhu bitauhid. Wa tauhiduhu annahu idza akhadha al-'ata'a hamida Allah 'azza wa jalla wa syakarahu ورأى النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا أشكر العباد الله سبحانه وتعالى وهو أن يرى أن النعمة كلها منه. Itu yang ketiga. Hendaklah dia berikan harta tersebut, dia infakkan harta tersebut, dia sedekah atau zakatkan harta tersebut, ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, satu, dan mempunyai pengetahuan dalam ilmu tauhid. Itu nak kira juga. Yang ilmu pengetahuan dalam ilmu tauhid.
Maknanya ia paling asas, paling penting dalam agama kita adalah tauhid. Kan? Tauhid, bagaimana pegangan i'tiqad kita dengan Allah Ta'ala. Adakah i'tiqad kita pada hari ini i'tiqad yang lurus? Adakah i'tiqad kita pada hari ini i'tiqad yang betul? Zaman-zaman akhir zaman ini semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bila tengok betul-betul, sebenarnya mereka tidak ikut ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi pegangan mereka, i'tiqad mereka tidak seperti yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka terdiri pada golongan mutasyabihat, golongan-golongan ahli tashbih, golongan yang kita lihat menyamakan sifat Allah dengan makhluk, golongan yang tidak berdasarkan akidah yang sebenar dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mempelajari ilmu tauhid tersebut tidak membawa kepada ma'rifatillah. Seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah cukup kita akidah kita hanya beriman kepada Allah Ta'ala saja? Aku beriman kepada Allah, Allah satu, cakap tu juga. Adakah kita telah meletakkan hak Allah Ta'ala pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Kita tahu tak? Apakah kita boleh bezakan di antara akidah yang sahih dengan akidah yang batil? Adakah kita telah meletakkan hak-hak yang benar dalam syahadah yang kita tuturkan? Kita menyebutkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adakah kita faham betul-betul tu? Apa itu tutupan kalimah syahadah? Syahadah baru. Belum masuk bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala mulai sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus. Adakah kita atur di situ? Kita jelaslah di situ. Atas takat aku beriman kepada Allah Ta'ala. Memang lepas sesuatu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita mengucap masyarakat, itulah orang Islam kan. Tapi akidah dalam tu, simpulan dalam diri kita tu, betul ke kita letak Allah Ta'ala sebagaimana yang dikehendaki di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada af'alnya. Adakah di situ terletak? Atas sekadar aku ni orang Islam, orang Islam sembahyang puasa, tapi mana letak akidah kita? Mana keyakinan kita dengan Allah Ta'ala? Saya kan Nabi sebut awal tu, di ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama Islam itu mengenal Allah. Ingat senang mengenal. Ingat senang kau mengenal Allah Ta'ala. Kalau tak belajar betul akidah, kalau tak rata betul kalimah syahadah dan belajar sifat mustahil harus bagi Allah SWT, sifat ilahiyah, an-nubuwah, as-sama'iyah, sebagaimana disebut di kalangan dalam kitab-kitab perbicaraan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang macam ni, dia memang orang kata mati, teguh dia dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia boleh bezakan sifat wajib, mustahil, harus, sifat-sifat yang perkara hak dan yang batil, perkara dalam keimanan dan membatalkan iman. Kita utamakan umat dulu. Akidah sangat penting. Akidah sangat penting dalam kehidupan setiap Muslim. Sebab zaman-zaman akhir ni terlalu banyak mereka mengaku Islam, tapi bila tengok dia bercakap, dia bukan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat banyak. Tapi dia mendakwa di Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup mudah kita cari. Bila kita seorang Islam itu terpikirkan akidah orang lain, atau kita mudah menjatuhkan seorang Islam itu ke dalam kancah sesat, bid'ah sebagainya, itu tidak lurus dengan akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Kalau kita belajar betul-betul kita tahu. Sebenarnya ma'rifah Allah Ta'ala itu bukan mudah nak difahami, kecuali kita belajar betul-betul apa yang kedaki dalam uluhiyat tersebut, dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut melalui asma, sifat dan af'alnya, dan juga sifat yang wajib, mustahil dan harus, termasuk sifat-sifat as-sama'iyah, an-nubuwat, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang lain. Itu akidah. Jadi di sini Imam Ghazali hendaklah cari orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sadiqan fi taqwahu, benar dalam takwanya. Kalau dia orang Islam, macam mana benar takwa? Dia buat apa yang itu Allah Ta'ala suruh, dia tinggalkan apa yang dilarang. Itu benar. Kalau tak benar, mengaku Islam tapi solat tak ke mana, ibadah tak ke mana, maksiat pun turut sama,
turut junjung. Itu tidak benar dalam takwa. Tanda benarlah takwa ialah benar tauhidnya. Kita hidup atas dunia ni apa kot, kat depan, belakang, kiri, kanan, tauhid yang esok. Tauhid. Ya, kita baca Quran ko, kita baca hadis ko, baca matematik ko, belajar matematik sains ko, geografi ko, sejarah, biar ada tauhid ujung tu. Kalau tidak ada tauhid ujung, maknanya tak mengenal. Ini yang berlaku pada pendidikan kita pada hari ini. Adakah kita belajar agama saja, akidah saja, agama saja ke pendidikan Islam saja kita kenal Allah? Sebenarnya dalam setiap subjek yang kita belajar, sama ada secara orang kata khusus kita belajar atau tidak, di situ adanya tauhid. Di situ biar wujud kita kenal Allah Ta'ala. Apa saja bidang yang kita ceburi. Kan? Sebab dalam suatu itu adanya Allah Ta'ala. Dalam setiap ciptaan di langit bumi itu, di situ kita boleh kenal Allah Ta'ala. Tapi kena belajar lah. Tapi ramai ni yang menguasai satu bidang-bidang ilmu, geografi, matematik, dia tak bawa diri dia dan murid kepada ma'rifah atau tauhid. Tak bawa ke situ. Dan sekadar dulu biasa dapat markah tinggi, terbaik, itu je. Tapi manusianya, muridnya, anak didiknya ke mana? Tujuannya. Dia tidak mengenal Allah. Maknanya kena belajar. Wajib belajar ilmu tauhid. Maka kalau kita tengok orang yang betul-betul tauhidnya, maka infak kita ke situ. Kan? Selagi dia mengajar, dia didik muridnya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kerana maka disitulah dia pun utamakan. Itu dia kan. Yakuna sadiqan fi taqwahu wa ilmu bitauhid. Kan apabila orang itu tauhid dia teguh, pegang dia dengan Allah Ta'ala. Annahu idza akhadha al-'ata'a hamidallahi 'azza wa jalla wa syakarahu wa ra'a anna ni'mata minhu wa lam yanzur ila wasitatin fa hadha huwa ashkurul 'ibadi lillahi subhanahu wa an yara anna ni'mata kulluha minhu. Setiap apa bakal dia kata di sini. Okey. Mengenai ketauhidannya, kita tahu orang ini macam mana tauhid dia. Ialah sekiranya setelah menerima pembelian tadi, bila orang beri, bila orang infak dia, bila orang sedekah, beri sedekah kepada dia, atau beri zakat kepada dia, orang itu memuji serta bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila pegang saja, Ibn Athaillah sangat disebut dalam hikam pun jelas. Bila kita pegang je pembelian, apa saja, duit ko, barang ko, harta ke, pegang je, hati itu tuju Allah. Allah yang memberi. Gitu. Jangan kata kau tidak kena habislah aku. Kan? Kau tidak mau tahu aku macam mana, anak bini aku. Itu lagi dalam akidah tu. Pegang je benda tu. Dia tengok Tuhan tu Allah. Allah perintah diberi kepada kita. Yang memberi itu wasitah, sebagai perantara sahaja. Soalnya Allah perintah dia beri kepada kita. Yang kita pegang harta tersebut, wang tersebut atau apa je, kalau tidak mau tolong, apa nak jadi? Dia tak tahu orang sempit tu silam, memang dia hilang pegangan kan itu. Dia sempit, susah kan? Susah, melarat. Memang susah. Kita ni mungkin tak sampai melarat kan? Orang melarat, kerja tak ada, duit tak ada, dia sanggup buat, bunuh orang pun sanggup. Betul lagi, kalau belum tersempit, orang beri pada dia, Allah, habis. Macam orang Arab, kalau kita kampung-kampung Arab yang susah, miskin kan? Tak begitu. Dia cium kita gitu, betul sekali. Bila kita beri dari RM10 ataupun 10 pound kalau bagi dia kan, dia rasa pemberian sangat besar. Dia tak nampak dah Allah Ta'ala, dia nampak kita lah yang menyelesaikan masalah dia. Ini salah sikit akidah. Kita bersama. Ya? Jadi orang betul lurus akidah dia, bila orang beri atau kita sepegang Allah. Dalam itu Allah. Maknanya kita letak Allah perintah dia memberikan kepada kita. Dan dia adalah wasitah saja. Dia adalah wasilah saja. Dia adalah perantaraan saja. Kita tahu akidah ni orang teguh ni. Orang akidah ni dia tak putus dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan mana sekalipun. Sekalian. Okey, mengenai ketauhidan ialah sekiranya setelah menerima pemberian tadi, orang itu memuji serta bersyukur kepada Allah SWT. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Apa saja nikmat kita kena syukur. Kita ni biar dalam
keadaan bersyukur. Sentiasa syukur kalau boleh. Sebab tu guru saya ajar pada masa dulu, lepas solat saya akan sujud syukur. Lepas solat syukur, solat sunat pun sujud syukur. Sebab apa? Solat tu satu anugerah. Tuan-tuan datang solat berjemaah dengan seperti sekarang ni. Dulu penuh masjid surau. Sekarang ni tuan-tuan yang terpilih. Kan? Syukurlah. Orang itu tak boleh masuk pun. Kan? Ada yang tak solat pun. Punya azan pun dia sana lah. Tak kisahlah. Makan, telan apa je lah. Pada azan tu suruh dia solat. Dia duduk sana. Kita dipilih. Malah kita diberi anugerah solat. Waju'ilat. Berkata dijadikan kecintaan, keseronok aku dalam solat. Anugerah tu solat tu. Apa lagi yang lain? Solat, puasa, zakat, haji, makan. Semua tu anugerah. Semua tu nikmat yang Tuhan beri. Maka kita sebenarnya, wa in ta'udu ni'matullah ila tuhsuha. Nak hitung nikmat Allah tak terhitung. Aku saya aja tiap kali lepas solat, wajib ke sunat, sujud dua kali. Sujud syukur atas nikmat yang Tuhan beri. Jangan nak tunggu dapat nikmat baru sujud syukur. Kita dalam nikmat. Sekarang ni pun dalam nikmat. Nak kata apa lagi? Jangan nampak nikmat tu yang bergetar-ketur dapat kan. Betul nikmat. Tak, sekarang nikmat. Kita duduk dalam keadaan tenang, hati kita tenang, selesa. Orang lain takut belaka, duduk kat perang sana dulu. Tengok tu lah sekalian. Okey. Jadi makna tauhid tadi ialah setelah menambah pilihan orang itu memuji serta bersyukur pada Allah SWT dan menyedari bahawa nikmat yang diterimanya itu semata-mata daripada kurniaan Allah Ta'ala juga. Terpegang je, tengok je Allah. Allah telah perintahkan dia memberikan kepada kita. Itu cayung itu dulu. Maknanya tauhid dia tu teguh. Orang yang dia sentiasa maknanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kenapa? Sesiapa yang tidak dapat melihat Allah Ta'ala, hanya melihat perantara sahaja. Nampak orang tu, kalau tidak mau tolong, habis aku. Kalau tidak mau tolong, macam mana anak bini aku kau tak boleh makan dah. Tengok kan. Dia tak nampak Allah. Kali itu kedudukan dia masih belum terlepas daripada syirik. Masih belum terlepas daripada syirik. Itu kata Imam Ghazali di sini ya. Okey. Jadi pastikan benar-benar tauhid kita murni dan kita nak berikan harta infak kita pun mesti orang yang tauhid dia betul lurus Allah SWT. InsyaAllah. Nak bukti lah. Nak insya dulu kan nak bukti. Ambil dulu. Saya ambil dulu. Pelajak macam sikit lah. Okey, jadi yang terakhir boleh habis ya. Yang terakhir, hendaklah mereka yang diberikan harta itu termasuk daripada golongan yang suka memberikan keperluannya, yakni yang tidak banyak membuka kesalahan atau aduan atau minta-minta. Okey, antaranya harta kita, zakat kita, infak kita nak beri, kita cari orang yang sembunyikan keperluan dia. Ada orang yang dia memang sangat berhajat, tapi dia maruah dia tinggi benar. Nyak dia kan. Orang lain minta-minta, sikit minta. Memang betul. Kita kat sekolah, saya kat sekolah tengok bapak gaji 40,000, minta zakat lagi. Saya tengok, macam mana ni? Apa begitu? Tengok. Kita nak minta zakat kan, nak minta apa ni, ada sponsor-sponsor kan. Tengok, pendapatan bapak ialah 40,000. Lepas tu ada yang tanya, Ustaz, boleh tak anak saya dapat duit zakat? Sedangkan dia Allah, jawatan dia tinggi. Tanya, kita nak kata apa tu? Gaji suami 40,000. Mak dia datang, mak dia gaji 10,000 lebih. Asal itu minta lagi. Macam mana tu? Tengok kan. Jadi ada setengah orang tu, dia memang sangat perlu, tapi dia maruah dia tinggi, dia senyap kan. Kita cari orang tu dulu. Kita selidiki dia. Ni siapa dia? Kita cari dulu dia kan. Tengok dia kedudukan macam mana. Dia susah sebenarnya. Tapi dia jenis orang kata maruah dia tinggi, air muka dia tinggi, dia jenis malu nak minta-minta. Maka orang anggap dia ni tak perlu. Sedangkan Al-Quran dia sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Al-Baqarah 273. Maknanya mereka itu disangka orang kaya atau orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Jadi kita
Dia senyap, tu boleh tahu sebenarnya. Ya? Dia boleh selidiki dan sebagainya. Banyaklah cerita kan. Okey, seterusnya habis sekali lagi ya. Iaitu di antaranya yang berhak kita berikan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, iaitu di kalangan mereka yang disebut di sini muayyadan mahbusan bimaradin aw bismil asbab, iaitu orang yang terkurung di sini. Terkurung di sini maknanya dia sakit, dia bermasalah, terhutang. Itu utama dulu juga. Dia terkurung sebab dia sakit. Susah nak cari, tak kerja. Zaman sekarang ni ramai tak ada kerja kan. Kita tengok-tengoklah, cari-carilah. Kita utamakan dulu. Kerana golongan ini, kalau golongan yang diperlukan, termasuk di kalangan fuqara yang memerlukan pertolongan daripada orang yang berhak memberikan mereka pertolongan. Okey. Dan yang terakhir, saya reka sangat ni, berapa pendek sangat kan, iaitu yang perlu kita berikan zakat infak kepada mereka, iaitu di kalangan yakunu minal aqarib wa dhul arham fatkunu sadaqu wasilatu rahimun wa fi satir rahim min as-saw ma la yuhsa, iaitu di kalangan kaum kerabat sendiri, terutamanya di kalangan kaum kerabat yang anak-anaknya ramai. Anak-anaknya ramai. Kan ramai bergelewak pergi ke rumah lagi, anak ramai. Tak kaum kerabat lagi. Kenapa? Kita infak pada dia dapat dua pahala. Satu, kita infak. Kedua, kita telah mengikatkan hubungan silaturahim. Pergi kat kampung kita ke mana-mana kan, yang perlu kita tolong dia, kita tolong dia. Jadi ini sebab tertolong, pahala kita dapat. Yang kedua, pahala sebab kita dapat diri kita dengan dia. Ikatan silaturahim terjalin mesra antara kita dengan kaum kerabat kita tadi. Maka dia dapat pahala minas sawabi ma la yuhsa, dia akan dapat pahala yang tidak terhitung banyaknya. Jadi setakat ni dulu teruskan oleh kerana itulah kita tak puas tu kan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan manfaat dengan ilmu yang kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita di kalangan pendengar yang memahami dan dapat beramal dengannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك آمنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.